بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هدرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين، وخصوصا إلى كل مشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهدوا لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah zahir dan batin kita atas kurniaan yang Allah berikan kepada kita tak berkira. Dan kerana Allah nak menunjukkan rahman dan rahimnya kepada kita, tinggal saja adakah kita mampu ataupun kita sedar untuk kita menangkap segala nikmat kurniaan pemberian Allah kepada kita. Apabila hati kita ini dia punya sensor dia kuat, kita dapat mengesan dan merasai nikmat yang Allah berikan. Bila kita merasai, kita dituntut untuk berterima kasih, ataupun dengan erti kata kita sebut sebagai syukur. Bila kita bersyukur, maka Allah janji Allah tambah lagi. Sebab tu orang beriman, dia seronok duduk dalam keadaan syukur kepada Allah. Dia seronok, apa saja Allah bagi kepada dia, dia merasa seronok, dia rasa puas hati. Ataupun kita guna bahasa lain, bahasa ilmunya kita sebut redha dengan segala pemberian Allah kepada dia. Sebab dia tahu bila Allah bagi itu pasti itulah yang terbaik. Orang beriman yang merasai, dia mengetahui bila Allah beri sesuatu, Allah bagi sesuatu, pastinya itulah pemberian yang terbaik. Kalau orang bagi, kadang-kadang kita simpan bawah katil pemberian orang ni. Apa dia, pinggan, mangkuk, cawan, dapat time kahwin dulu, hadiah kahwin, duduk bawah katil lagi. Tak guna pun. Orang bagi kadang-kadang dia rasa atas dia nak bagi. Tetapi bila Allah memberi, pastinya pemberian Allah itu sesuai dengan keperluan dan kehendak kita. Sesuai dengan keperluan kita lah terutama. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik, tajuk kita pada malam ini, kita tengok tajuk bab fiqh sikit, cerita tentang imam. Makmum mendahului imam adalah golongan yang terkutuk. Makmum mendahului imam adalah golongan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perlulah difahami bahawa makmum tidak boleh mendahului imam. Apa hukum dia makmum mendahului imam? 330. Apa hukum makmum mendahului imam? Hukum dia haram. Hukum dia haram. Berdosa mendahului imam, makna dengan sengaja. Dia ada kesan lagi, iaitu batal solat dia. Baik, kalau tak sengaja, namun tak sengaja, maka dimaafkan. Baik. Sama ada ketika rukuk ataupun sujud, ketika bangun dari keduanya, dan seluruh kaifiat, yakni tata cara solat berjamaah. Baik. Jadi kalau kita tengok, biasa kita dah bincang sebelum ini bahawa ada kalanya jemaah boleh jadi terdahulu ataupun dia mendahului imam. Ini kerana apa dia? Jemaah ini ataupun makmum ini, dia tak ikut tertib seperti mana yang diajarkan oleh ulama. Iaitu yang antaranya adalah ulama kita ajar supaya makmum ini mula bergerak ke next station, ke station yang seterusnya, yang selanjutnya. Apabila dengar imam kata bar ataupun akbar, itulah makna perkataan yang kedua, Allahu akbar. Jadi bila dengar akbar baru mula nak gerak. Yang itu kaedah Nabi tak ajar ni, tapi ulama ajar. Sebab apa tak nak bagi dan terlebih ataupun mendahului
imam. Biasanya boleh jadi waktu mana? Waktu rokok, nak sujud tu, ataupun waktu i'tidal, terutama waktu nak turun lah. Lepas i'tidal tu nak turun sujud tu kan, kadang-kadang makmum sampai dulu daripada Tok Imam. Tok Imam ni nak kena betul lutut dulu. Lutut dia sakit dah. Nak kena betulkan lutut sikit. Kena ni baru sampai, dia dah cepat. Sebab itu kaedahnya biar dengar bar imam baru kita, ataupun akbar, Allahu akbar, akbar, baru kita mula start bergerak. Baik, itu kaedah. Tidak sepatutnya makmum bergerak serentak dengan imam. Jangan bagi serentak. Makmum mestilah menyusul kemudian sedikit setelah pergerakan imam. Kalau serentak dengan imam, macam mana serentak dengan imam? Ada kata hukum dia makruh. Kalau boleh jangan macam tu. Seboleh-bolehnya kita ni naklah biar jelas imam gerak dulu, sampai dulu baru kita sampai. Baik, inilah makna mengikut. Mengikut siapa? Mengikut imam. Imam ni pemimpin. Inilah maknanya mengikut. Kita yang duduk belakang kena ikut yang orang depan. Kita orang duduk belakang pergi potong orang depan, tak kenalah caranya. Baik, disiplin dan syarat yang diajar oleh Islam terhadap mematuhi orang yang layak memimpin. Maknanya kalau dia duduk sudah ada di hadapan, maknanya memang Allah dah beri kepada dia kekuatan, kekuasaan untuk mengatur, mengarah yang di belakang. Jadi hak di belakang pula, bila dah ada orang kat depan, maka dia kena maklum itulah yang diangkat ataupun yang dipilih oleh Allah. Maka di situ kita pun mengikutinya. Dua-dua ada tanggungjawab. Kalau pemimpin, dia ada tanggungjawab untuk memimpin dengan baik, dengan terbaik, dengan jujur, dengan amanah. Kalau yang dipimpin, yakni makmum ataupun rakyat, kena mengikut apa yang diajarkan ataupun yang dibawa ke arah mana, supaya apa dia? Semuanya dapat sederak bersama, dapat kuat bersama. Kalau bercerai-berai, habis rosak. Agama ni yang rosak. Baik, tiada yang lebih layak untuk memimpin melainkan Nabi Muhammad. Jadi asal tok guru ataupun imam yang pertama Nabi Muhammad lah. Jadi imam yang ada ni sebenarnya pengganti atau wakil kepada Nabi Muhammad dalam memimpin umat. Asalnya Nabi Muhammad tu imam yang asalnya. Bila dah Nabi dah berpindah, dah berpindah alam, maka yang tinggal ini perwakilan Nabi dalam memimpin umat. Jadi pemimpin itu wajar untuk meniru, mengikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, dan makmum pula wajar untuk mengikuti. Mengikuti siapa? Imam yang mengikut Nabi tersebut. Baik. Kemudian ada pendapat ulama menyatakan hukumnya batal. Batal solat orang yang mendahului imam. Namun Imam Ghazali sendiri tidak menghukumkan demikian, kerana hal ini khilaf dari sudut pandang ulama. Ulama khilaf tentang hal ini hukumnya. Baik. Setiap makmum mestilah mengetahui bahawa perbuatan mendahului imam boleh bawa kepada batal salat. Oleh yang demikian, maka kita hendaklah benar-benar menurut perintah ataupun membuktikan kepatuhan. Nabi SAW mengecam hebat orang yang mana ataupun makmum yang mana mendahului imam. Sabda Nabi, tidakkah mereka itu merasa gerun makmum yang mengangkat kepalanya mendahului imam? Akhirat kelak Allah akan tukar kepalanya itu menjadi kepala himar ataupun keldai. Atau hendaklah disedar bahawa perbuatan mendahului imam itu dikutuk oleh Allah. Baik. Kalau kita tengok daripada kaedah usul syariat lah, usul fiqh, usul fiqh. Di sini ada larangan. Apa larangan? Larangan Nabi makmum tak boleh mendahului imam. Kemudian ada gertakan, ada ancaman, iaitu akhirat nanti apa dia? Tukar kepala jadi kepala keldai. Maknanya apa dia? Perbuatan ini, kalau daripada sudut hukum syariah, hukum usul fiqh kata apa dia? Kalau suruhan atau larangan yang mana disertai dengan ancaman kalau berbuat, maka biasanya kita akan hukumkan kepada haram. Kalau larang saja tapi tak sebut ancaman dia apa, jangan buat tapi tak sebut, kalau buat jadi apa, maka di situ biasanya pergi ke makruh. Itu kaedah. Jadi sebab tu ulama akan ikut kaedah hukum usul fiqh tadi, maka hukum mendahului imam, terutama kalau dengan sengaja, maka hukumnya haram
berdosa. Sebab hadis tadi lah, ya, hadis. Siapa yang sengaja mendahului imam, akhirat nanti kepalanya ditukar kepada kepala keldai himar. Itu syarat tu. Nanti akhirat nanti kalau kepala keldai tu maknanya apa dia? Jadi suka pergi dulu pada orang. Suka lebih pada tu imam. Kadang-kadang dia terbaik, dia nak kalut sangat pasal apa? Ya, dia nak kalut sangat tu. Kalau orang suruh dia jadi imam, tak nak pula. Ya. Orang sama juga jadi imam ni. Baik. Ini semua tabiat kerana kejahilan. Makmum mendahului imam dikutuk Tuhan kerana ia menunjukkan tidak patuhnya dia terhadap imam dalam solat atau kepimpinan dalam masyarakat, sedangkan kesetiaan itu amat dituntut dalam Islam bagi membuktikan kesatuan ummah. Jadi kepatuhan, kesetiaan itu kunci kepada kesatuan ummah. Mengikut pemimpin, taat dan patuh kepada pemimpin, itulah kunci kesatuan ummah. Adapun membuktikan, adapun cara nak kita tunjukkan kekuatan ummah ini, maknanya apa dia? Latihannya itu pada solat. Saya selalu kita sebutkan bersama di sini, apa dia? Nak bersatu bukan pergi markah, bukan pergi balai raya, tapi pergi ke rumah Allah. Datang mari berjemaah. Ni tempat bersatu asalnya. Ni tempat bersatu. Baik. Di situ. Jadi imam, makmum. Itu kunci dia. Fardu kifayahnya di sini. Baik. Jika kita membicarakan solat nawafil pula, yakni solat yang dilakukan dengan sukarela, maka kita akan melihat kepada yang pertama, kita tengok solat sunat rawatib. Kita tengok pembahagian-pembahagian dalam solat-solat nawafil pula. Kita dah settle tentang apa dia? Tentang jemaah. Baik, sekarang ni kita masuk tentang solat sunat. Dia campur sikit kalau kita tengok kita ihya dia apa dia? Dia buat bab. Dia buat bab. Tapi sebab yang menulis kitab ni, orang yang karang kitab ni, hasil catatan dia masa Tok Guru mengajar. Tok Guru mengajar kitab Ihya Ulumuddin. Dia sambung-sambung lah. Jadi dia buat ikut bab macam ni lah. Maknanya macam Tok Guru start hari ni, tajuk ni. Dia habis satu tajuk. Sebab tu kadang-kadang dia bercampur macam ni. Kalau kita baca kitab Ihya asal Imam Ghazali, ni syarah lah. Kalau kita tengok kitab Ihya, maka benda tu dia ada tajuk dah. Sekarang kita masuk perbahasan solat sunat. Baik, solat nawafil. Solat sunat yang dilakukan secara sukarela, tak ada paksaan. Solat sunat nawafil. Baik. Kita tengok yang pertama dimulai dengan solat rawatib. Solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu. Ini ranking nombor 1. Ada ulama sebut ni. Ada ulama sebut nombor 1. Apa dia tu? Tahajud. Baik. Tahajud dia mengikut kepada yang ni antara sunnah Nabi tak pernah tinggal. Kalau nak solat sunat rawatib, kerana dia mengikut ataupun dia tergantung kepada solat fardu. Solat fardu pahala wajib. Sebarang ibadat-ibadat yang bergantung kepada solat fardu, maka dia ada pahalanya yang besar juga. Maknanya yang kalau yang sunat, contoh macam yang sembahyang tu, jadi pahalanya besar. Jadi wajib. Sebab dia bergantung pada solat wajib. Apa lagi? Solat sunat. Solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Dia qabliyah, ba'diyah tidak ada. Usalli sunnatan qabliyah lillahi ta'ala. Rakaatain lillah. Qabliyah apa dia? Tak ada. Dia kena sebut qabliyah apa dia? Qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah subuh, sebelum. Kalau ba'diyah selepas. Jadi dia mengikut kepada yang wajib. Sebab tu ada ulama yang menyebutkan solat sunat rawatib ini solat yang paling besar pahalanya sebab dia terikat oleh yang fardu. Fardu kompon mahal, kompon besar. Kita pernah sebut juga kalau kita kalau diberi ibarat solat, apa beza pahala solat fardu dengan solat sunat? Pahalanya beza. Kalau fardu ni macam gunung, bukit belakang kita besar. Kalau sunat ibarat busuk semua. Dia ada besar lah juga, tapi tak terbanding dengan gunung. Dia besar juga. Baik. Tapi itu pun tengok atas saiz lah. Maknanya saiz busuk lah. Maknanya jenis solat sunat juga. Jadi kalau solat sunat rawatib tadi, dia besar pahala dia sebab dia mengikut pada gunung. Dia macam ni lah. Macam semut lah. Semut dalam rumah dan semut atas bukit mana besar? Semut atas bukit besar mana? Dan ulat gonggok depan rumah tu kecil lah. Warna merah tu kan, merah. Cuba kalau ulat gonggok dalam hutan, besar lengan. Tengok bergerun. Besar lengan. Besar lengan besar ni. Ulat gonggok besar ni. Tengok tu.
Nak kata geli tak geli, takutlah. Lebih ada takut. Dia hitam, berkilat, lepas tu kaki banyak. Macam mana besar ni dalam hutan? Keluarga ulat gonggok lah. Baik. Baik. Dilarang melakukan solat sunat ba'diyah sesudah, iaitu bagi solat sunat, solat asar dan juga solat subuh. Tidak ada solat ba'diyah bagi asar dan subuh. Sementara bagi solat qabliyah, solat sunat qabliyah, ianya yang tidak digalakkan adalah solat sebelum maghrib. Tidak digalakkan ini maknanya apa dia? Sebenarnya tak sesuai kalau kita terjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dia kalau bahasa Arab dipanggil muakkadah. Makna solat sunat yang dituntut. Yang tak, satu lagi dia sebut ghairu muakkadah. Ghairu ni bukan makna tidak, tetapi dia bukan dituntut. Maknanya dia tak sampai tahap dituntut sangat-sangat. Tapi kalau buat dia tak dapat pahala. Bukan makna tak dituntut ni baik tak payah buat. Tidak, itu salah faham pula. Jadi sebab itu kalau dalam hal ini, contoh solat sunat sebelum maghrib. Jadi ada dalam mazhab itu tak ada langsung. Dia lepas azan terus qomat. Kan ada kan? Macam kita pergi contoh kalau kat Teping tu, apa tu, dekat Masjid India tu kan. Depa mazhab apa? Maliki kan? Maliki kan? Maliki tak silap. Jadi dalam mazhab, jadi orang India kita yang original India ni ambil mazhab Maliki ni, mereka tidak buat sembahyang sunat qabliyah. Qabliyah maghrib. Baik. Satu saja. Jadi di sini kita nak sedikitlah kita nak perbetul dari sudut penafsiran. Kalaulah kita sebut, sebab solat sunat terbahagi dua, muakkad dengan ghairu muakkad. Muakkad kita tahu maksudnya yang dituntut. Ghairu muakkad, ghairu ni kalau boleh kata kita artikan selain yang dituntut, bukan maknanya tidak dituntut. Kalau tidak dituntut Melayu ni baik tak buat lah artinya kan. Jadi di situ perlu kepada sedikit pembetulan lah dari sudut kefahaman bahasa. Baik. Untuk menggalakkan, mengawalkan diri mendirikan solat fardu maghrib. Sebab itu juga ulama yang membolehkan ataupun yang kata ada solat sunat sebelum maghrib ni, mereka menyatakan solat sunat secara ringkas. Istilah dia ringkas. Makna ringkas ni macam mana ringkas? Ringkas ni maknanya baca Fatihah, kuliah, kul huwallah, tu makna ringkas. Kalau makna berat ni baca panjang lagi lah. Baca ayat pertama, baca kul huwallah 11 kali ke. Kan? Dia buat sembahyang ajak. Jadi kalau ringkas ni kuliah, kul huwallah, itu dikatakan ringkas. Baik. Maknanya kalau 3 minit, dalam lebih kurang 4 minit, 3 minit je pun. Kalau kita nak kumpul-kumpul orang pun, macam kita dah buat ni, tak ada masalah lah. Sebab masih lagi kategori awal waktu. Kalau kita kata masuk pukul 6.59 hari ni lah, 6.59 waktu kita, waktu maghrib, tu bila azan 1 minit, 2 minit. 2 minit ikut standard. Kalau express minit. Kalau Tok Bila tu Qori jadi 3 minit, dia tarik panjang lagi. Kalau Tok Bila kita ni 9 minit setengah. Ikut umur dia. Dia rasa nak panjang, dia rasa nak pendek. Baik. Jadi kita kata 2 minit lah. Jadi 1 minit. Lepas tu kita pun bersemayang lah sunat. Sembahyang sunat lebih kurang berapa minit? 3 minit. Lepas tu berdoa sikit 2 minit, 5 minit lagi tambah. Lebih kurang 8 minit. Lajak-lajak sikit 10 minit. Tu balik lah tu. Balik 10 minit kita pun qomat. Baik. Itu masih lagi di awal waktu. Yang tak naknya sengaja sampai 7.30 baru nak qomat. Itu panggil lewat dah tu. Sebab waktu maghrib dia sejam je. Tempat kita lah sejam. Kalau dia di tanah Arab tu pernah sampai sejam setengah. Tengok waktu, tengok musim. Pernah sampai dekat 2 jam pun ada. 1 jam 40 minit, 1 jam 50 waktu maghrib isyak. Sebab itu mereka waktu maghrib isyak ni mereka banyak sembahyang sunat. Mereka banyak lepas maghrib lah, maknanya lepas maghrib banyak sembahyang sunat. Sembahyang sunat macam sembahyang sunat tarawih gitu. Tu waktu maghrib isyak tu penuh dengan sembahyang sunat. Nak tunggu isyak tu sembahyang sunat. Bukan balik rumah makan nasi, tidak. Sembahyang sunat. Para sahabat Nabi penuh dengan sembahyang sunat. Boleh sampai 20 rakaat dalam riwayat sebut. Kalau yang baca panjang mungkin 8 rakaat. Tapi kalau yang ni 20 rakaat. Mana macam tarawih kita lah tu. Sembahyang apa? Sembahyang tu lah, sembahyang sunat awabin tu, yang buat lepas maghrib tu. Baik. Adapun kita ganti dengan kuliah. Tempat kita di sekarang ni kita biasa ganti dengan kuliah. Ulama kita tahu dah waktu ni lah nak jumpa masjidnya. Waktu ni lah kita lepas waktu siang kita bekerja. Waktu ni lah kita jumpa masjid, kita nak ibadat. Dan waktu ni lah kita nak belajar agama. Jadi waktu ni belajar agama pun tajuk awal Ibn Abbas kata apa?
Belajar agama, menuntut ilmu pun sebahagian daripada tasbih, sebahagian daripada menyucikan Allah, sebahagian daripada ibadat. Maka kita menggantikan ibadat solat sunat yang merupakan sunnah yang sebenar, kita ganti dengan majlis ilmu. Kalau tak ada majlis ilmu, sebab itu maka kita balik sunnah asal, banyak sunnah banyak-banyak, panjang-panjang. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok solat maghrib Nabi, kita pernah sebut dalam riwayat cerita solat maghrib Nabi, rakaat pertama baca Ar-Rahman sampai habis, yang berapa muka tu? 4 muka tu. Lepas tu rakaat kedua Al-Waqi'ah. Maghrib tu. Maknanya kalau maghrib Nabi ni 7.30 baru habis. Yang ni betul. Yang ni betul tak sembahyang sunat. Memang dia baca panjang. Kalau kita setakat baca kuliah keluar Allah sembahyang sunat lah. Baca sembahyang sunat lah kita ni. Baik. Sebab kalau kita nak ikut sunnah, tapi kita banyak benda kita skip. Kata nak ikut sunnah tapi skip banyak benda. Sebab tu lama tahu dah perangai kita ni. Betul? Kalau skip, ganti benda lain. Skip, ganti benda lain. Ganti benda lain. Kalau habis malam pun buat apa? Buat makan-makan. Makan-makan. Sekuh bagi makan. Tak dapat pahala kan? Jadi tu ada tak? Waktu maghrib tu, waktu maghrib isyak, jenis malas nak sembahyang. Tapi ada geng-geng pun dia bawa bekal. Mari kita makan apa-apa. Bawa behul sebekas ke? Masuk sekilo, bawa behul makan 4-5 dawah. Itu pahala tu. Pahala belaka. Jadi janganlah kita melihat pahala ni hanya sekadar sembahyang. Ada banyak ruang lagi. Baik, majlis ilmu salah satunya. Baik, sedekah makan salah satunya. Baik. Habis malam duduk dalam masjid tidur. Niat iktikaf dulu tapi lupa. Habis malam tu, duduk dalam masjid, niat iktikaf, tidur lah. Sebab dia tidur tu dalam masjid dan niat iktikaf, dia kira ibadat. Bila sembahyang, bila isyak orang kejut lah. Isyak lah, jangan batal tidur pula, tak kena pula, jadi makruh pula. Orang ada sembahyang kita tidur kat luar, kat dalam masjid. Makruh tu. Taklah kata haram, makruh. Kecuali kalau kita penat sangat. Ataupun kita ni orang gila, tak kira dah tahu saya ke tidak. Orang gila pun ada datang masjid ni. Kadang dia datang masjid untuk perli. Tuhan letak dia datang masjid ni untuk perli orang yang sihat tak datang. Dia orang gila boleh datang, kamu yang normal ni kenapa tak datang? Kadang-kadang Tuhan nak perli macam tu je. Sebab Allah atur belaka kita ni. Macam tu je caranya. Baik. Solat sunat witir pula ialah solat sunat yang dilakukan selepas isyak. Solat witir ni buat lepas isyak. Solat witir ni kita lakukan setelah isyak. Sama ada dilakukan setelah ba'diyah isyak, yakni solat witir tadi dilakukan lepas solat sunat ba'diyah isyak, ataupun setelah kita bangun pada tengah malam nak sembahyang tahajud, sebagai penutup malam kita sebelum subuh lah. Sebelum subuh. Baik. Jadi kalau kita tengok antara sunnah, sunnah ni biasa sunnah Nabi. Tapi kalau kita artikan sunnah peninggalan, siapa yang tinggalkan ni? Antara yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri. Senam waka ni lepas main isyak dia tu main witir. Tiap-tiap hari. Itu jenis senam waka. Lain pun boleh nak buat. Tapi nak sebutnya special untuk senam waka lepas main sunat isyak, sebelum balik rumah tu dia sembahyang witir dulu. Kita pun boleh nak buat macam tu. Sebab kita pun tak tahu kita bangun tu tak tahajud ni. Ataupun kalau kita dah bangun tahajud, dah buat witir, tak buat pun tak apa dah lah. Baik. Sebenarnya solat witir ni adalah satu rakaat yang terakhir sebagai penutup. Sebenarnya satu rakaat yang lah sebagai penutup yang ganjil. Solat sebelumnya boleh dinamakan sebagai muqaddimah witir. Yang mana 2 rakaat tu sebagai muqaddimah witir. Penutup sungguhnya satu tu. Jadi kalau kita sembahyang 11 rakaat tu, mana muqaddimah witir kita 10 lah. Satu alas tu yang betul-betul tutup je. Kalau ikutnya kan. Baik. Paling banyak solat witir 11 rakaat, paling banyak. Ataupun kurang sikit lah 9, 7, 5 atau 3. Lepas tu kalau 3 pula boleh dilakukan dengan kaedah 3 rakaat 1 salam. Maknanya macam sembahyang maghrib, cuma tak ada tahiyat awal. Boleh buat macam tu. Untuk witir, kalau kita nak buat 3 rakaat, boleh ada kaedah lah. Sahih Bukhari pun ada. Kalau Nabi witir, Nabi pernah witir 3 rakaat 1 salam. Tak perlu tahiyat awal. Dia macam sembahyang maghrib. Baik. Ataupun hak biasa kita buatlah 2-1. 2-1. Baik. Kemudian pilihlah sebarang surah untuk kita baca dalam solat witir.
Tetapi Nabi SAW sendiri, baginda melazimkan surah yang panjang-panjang untuk solat malam. Nabi biasa baca solat panjang, surah yang panjang ketika mana? Berdiri. Bila dikatakan panjang ni, panjang sungguh Jangan kita kata sabih isma rabbikal a'la tu panjang, tu biasa lagi tu. Bahkan antara surah simple saja. Baik. Bila dikatakan panjang, macam mana kata panjang? Panjang ni biasanya 20 minit kata panjang. Yang panjang ni satu juzuk. Kalau Nabi ingat satu juzuk, itu biasa sangat. Cuma kita yang tak biasa begitu. Baik, kerana solat malam itu sendirian, maka itulah sendiri-sendiri pula, bukan sendiri dengan orang, sendiri dengan Tuhan. Bila bersendirian dengan Allah, dengan Tuhan, maka biarlah lama-lama duduk berkhalwat dengan Tuhan ni. Ataupun kita guna bahasa uzlah, mengasingkan diri untuk bersendirian dengan Tuhan pada waktu malam, bermunajat. Baik. Solat witir setelah solat tahajud pada penghujung malam adalah waktu yang paling afdal. Afdal witir adalah penghujung malam, dekat nak subuh ataupun sebelum sahur. Kita kata tak, waktu sahur itulah. Solat tahajud adalah solat setelah bangun tidur 1/2 malam. Baik. Ada sebilangan imam mujtahid menganggap solat tahajud itu wajib. Namun umumnya menganggap ia sebagai sunat yang sangat dituntut, iaitu sunat muakkad. Muakkad, solat yang sangat dituntut. Tahajud ni khususiat wajib bagi Nabi. Bagi Nabi. Kita umat ni sunat yang dituntut, sangat dituntut kalau nak mengikut. Kalau keadaan tasawufnya, wajib bagi hamba yang berjalan menuju ke Tuhan. Kalau dalam tasawuf, kalau orang tu betul-betul sudah meletakkan diri salik ila Allah, maka tahajud itu suatu kewajipan bagi diri dia. Kalau dia tak buat, dia merasa berdosa. Kita tak sebut berdosa pekoh dia merasa dirinya berdosa, termasuk orang yang ghaflah ataupun lalai meninggalkan ketaatan yang sepatutnya dia buat pada waktu tu. Sebab waktu tu macam waktu dia jualan mega. Pahala murah tu. Diskaun banyak. Allah bagi pahala, Allah bagi ni kan. Jadi bagi hamba yang mengerti tentang hal ini, maka dia akan kutip sebanyak mungkin. Maknanya ada arti kata lain, dia akan sungguh-sungguh solat. Adapun kita orang awam yang tak mengerti ni, tak memahami dan tak merasai kemanisan ini, maka kita pun bantai tidur lah. Sedap tidur bagi kita. Tapi bagi orang soleh, sedap duduk dengan Tuhan. Itu biasa. Baik. Kemudian kita tengok pula solat sunat di siang hari, iaitu duha. Dia berkait. Lepas tahajud, witir, dia pergi ke duha. Maknanya sebenarnya benda ni rangkaian ibadat. Dia bukan asing-asing. Kalau malam tu kita tahajud, maka kita akan pergi ke witir, dan lepas tu kita sembahyang subuh berjemaah. Lepas sembahyang subuh kita akan wirid, dan lepas tu tunggu naik matahari sepenggalam, duha. Lepas tu barulah pergi kerja. Itu set dia. Set. Sebab tu benda sunat duha ni, kalau ulama terdahulu mereka tidak mengasingkan. Sekarang ni baru asing. Ni pun ulama-ulama MLM. Ulama MLM. Nego tu dah. Kalau nak murah rezeki, sembahyang duha. Dia campaign mengajar tu dah. Sebenarnya kalau nak murah rezeki, sembahyang tahajud. Duha tu dia mengikut kepada tahajud, kalau ikut konsep yang sebenar. Baik. Apa dia? Tahajud ni niat dia. Tahajud. Kalau sunatan tahajud Tadi tak sebut apa tahajud saja. Soal sunatan tahajud tak payahlah, tahajud sudahlah. Tak apa niat. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Usolli fardhu maghribi. Tak payah maghrib dah faham dari situ. Di bahasa Arab je, yang penting bahasa hati tu. Baik. Dia dalam mana? Dia ada keterak boleh lima suara kan? Kebanyakan Nabi sembahyang 8 rakaat duha. Nabi sembahyang kebanyakannya 8 rakaat. Paling sedikit kalau tak ada sangat pun 2 rakaat. Jadi ayah-ayah hak pencen ni, yang tak ada, hanya apa dia, lepas subuh kerja nak cari canai je ni. Jenis itulah. Kalau ada kerja tak lain. Tak ada kerja, jenis makan duit pencen ni. Kalau ayah-ayah kerja kapur lain. Ni hak jenis makan duit pencen, tak ada apa nak buat kan. Yang dia tahu pergi masjid je. Baik.
maka sembahyanglah duha tu banyak sikit, janganlah ambil dua. Kalau kita lah ini, kalau tengok waktu lah kesempatan. Waktu solat duha setelah matahari naik sepenggal lah. Dan mengikut kiraan sekarang, sekira-kiranya 15 minit setelah syuruk. Syuruk ni apa dia? Mana matahari terbit. Bila nampak matahari, waktu syuruk. Erti kata, habis waktu subuh. Dia syuruk, lawan dia maghrib. Maghrib matahari terbenam, syuruk matahari naik muncul. 15 minit lepas syuruk, itu biasanya kita sebut duha lah, matahari sudah naik sepenggal lah. Dan kalau kita tengok waktu tu lah, kita tengok alam ini sangat cantik. Sebab tu ayat doa duha kan. Apa kecantikannya, kecantikan murad kan. Jamal luka kan. Jamal tu cantik lah. Kita tengok alam waktu tu dengan pucuk pohon-pohon, bunga-bunga baru, mekar berkembang, dengan apa dia, suhu dengan cahaya yang keluar daripada matahari, tu cahaya paling cantik. Dan dia orang yang waktu ini juga yang mana Allah membuka seluah-luahnya pintu rezeki. Kalau siapa tahu waktu ni lah dia akan keluar daripada rumah. Tapi kalau budak muda sekarang ni, waktu ni lah dia bantai tidur sedap lagi. Pukul 11 baru bangun. Tu pun kalau orang kejut. Kalau tak kejut, baik. Waktu duha ni lah waktu yang mana Allah bagi rezeki, buka pintu rezeki seluah-luahnya. Tapi kalau kita pergi bantai tidur, maknanya Allah bagi, kita tak tahu. Ambil lah, tak tidur. Itu ibarat. Baik. Menjadi kelaziman Nabi berdoa setelah solat duha. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Baik. Kemudian ada doa yang panjang lagi, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu, sampai habislah. Baik. Adapun solat sunat hari raya adalah solat sunat yang muakkad juga, yang dituntut. Kerana ianya menunjukkan syiar. Ingat, dua aidil, solat sunat aidil fitri dan adha ni, ianya simbol ataupun lambang kemegahan umat Islam, iaitu syiar kita sebut. Justru solat sunat Aidil Fitri dan Adha, walaupun solat sunat saja, janganlah kita tinggal. Alhamdulillah, umat Islam, bangsa dan agama, jenis hari raya ni memang kita ni tak pernah tinggal. Rasa tak beraya hari tu, memang kalau tak pergi sembahyang raya, rasa macam tak cukup beraya gitu. Betul tak? Betul lah. Walaupun kutip duit raya sampai beratus-ratus, tapi kalau tak sembahyang raya, rasa macam tak beraya tu. Baik. Dan kita biasanya berpakaian indah, warna-warni. Namun raya adalah ibadat. Kena ingat, hari raya tu adalah ibadat. Maknanya ibadat. Waktu tu ibadat kita disuruh untuk bergembira. Jangan puasa, jangan tahan lapar, bergembira, makanlah, hidanglah makanan, kunjungilah, hubungkanlah silaturahim. Itu ibadat. Baik. Dan kalau disebut sini, sunat memakai pakaian yang terbaik, yang indah-indah, menampakkan apa dia? Syukur, terima kasih. Baik. Maka berilah perhatian lebih terhadap hari raya agar terasa kemeriahan dan kegembiraan hari perayaan Islam. Adakan peruntukan untuk beli baju baru bagi anak-anak dan keluarga juga diri sendiri. Kalau zaman saya teringat cerita Sabri Yunus. Bukan cerita dia baru kahwin ni, cerita dia dulu dia kata. Ayah pun mungkin tahu, saya tak mengalami lah. Dia cerita ayah dia, kalau hari raya tu dia beli baju baru, tapi baju sekolah baru. Kasut pun kasut sekolah baru. Raya dengan baju sekolah apa dia. Kalau duit tak banyak, bukan duit tak ada, duit tak banyak kan. Waktu zaman tu zaman sempit lah. Jadi beli baju baru baju sekolah baru time tu lah. Lepas tu kalau pergi sekolah pula tahun depan lah. Sebab dulu banyaknya rayanya bulan 12 kan. Betul tak? Banyak bulan 12 raya kita ni. Puasa bulan 11, 12. Jadi bulan 1 nak sekolah dah. Jadi tu beli baju raya, baju sekolah lah. Tu cerita. Baik. Dan kalau kita tak mampu, jangan pula sampai berhutang. Jangan berhutang pula nak beli baju raya. Dan juga bila beli baju raya, jangan pula datang kesombongan. Kita ditutup berpakaian indah-indah, tapi tidak ditutup sombong. Tengok baju aku, baju kita tak level lah. Baju kita RM50 pasang, baju dia tempah 300. Tak boleh duduk sekali. Salam pun hujung mata, tentu je buat salam. Cuba kalau satu geng, kamu beli banyak baju, aku beli kat sini, aku beli kat sini, aku tempah kat sini, baru sedap nak sembang. Tapi kalau orang yang tak sama, dia tengok gitu je. Sorry yo. Contoh tahu tak? Dah, bukan sebut je nama kedai, tapi nak sebut tu. Dia tengah kena sombong atas harga pakaian.
Ada kalian semua tu rezeki daripada Allah. Kita bukan untuk sombong, tapi untuk bersyukur. Wallahu a'lam. 334. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bayar duha lah. Orang ni dia tak tahu mana tak boleh suruh ya. Boleh. Sujud yang bawah tu pun tak ingat doa pun. Nah, sujud dengan lah tu. Doa biasa tak apa, tak ada masalah.